الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Sekejap Okey, alhamdulillah pertama sekali kita ucapkan alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Minggu lepas kita dah belajar tentang sifat Allah iaitu Al-Malik. Sifat Allah Al-Malik iaitu Allah yang maha menguasai kan. Allah penguasa bagi segala-galanya. Al-Malik. Pemilik mutlak lah. Pemilik mutlak. Al-Malik. Dan untuk hari ini kita akan belajar sifat Allah lagi iaitu Allah yang bersifat Al-Hasib. Al-Hasib. Okey. Sama juga yang ni juga adalah pembelajaran bagi tahun 5 tapi kita belajar sebab dia masuk dalam modul baru pendidikan agama Islam. Okey. Okey, cikgu share. Okey, nampak tak? Nampak, cikgu. Okey, mana pelajar-pelajar yang line dia tak berapa nak kuat tu nanti boleh tengok rakaman, cikgu akan top up. Cikgu akan top up pula. Cikgu akan sharekan link YouTube. Cikgu top up pula. Cikgu akan sharekan link YouTube rakaman kelas ni, nanti awak boleh tengok balik kelas ni. Okey. Okey. Jadi hari ni kita akan belajar Asmaul Husna, nama Allah bagi Al-Hasib. Al-Hasib. Apa tu Al-Hasib? Kita akan tengok nanti. Okey, sebelum tu kita doakan semoga Ustaz Muhammad Mazhan bin Tamyiz ni, macam familiar nama dia. Ustaz Muhammad Mazhan bin Tamyiz ni diberikan pahala ganjaran pahala yang berterusan lah. Sebab dia buatkan slide ni dan kita boleh buat rujukan untuk slide ni. Okey. Okey. Kita pergi pada yang pertama iaitu maksud bagi nama Allah Al-Hasib. Kena tahu dulu apa dia maksud nama Allah Al-Hasib ni. Sebelum kita go through kan. Kita duk sebut-sebut Al-Hasib kan. Kita baca Asmaul Husna dekat sekolah. Al-Hasibu. Semua itulah. Tapi kita tak tahu apa dia kan maksud-maksud ni. Jadi kita kena tahulah sebelum. Supaya kita lebih menambahkan pengetahuan dan keimanan kita tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hasib. Okey, Alisha tolong baca. Alisha ada 3 orang ini kelas. Alisha. Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita sama ada baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-Nya. Kita wajib beriman bahawa Allah mempunyai nama Al-Hasib. Dengan meyakini Allah Maha Pemurah ketika memenuhi keperluan hamba-Nya. Dan Allah Maha menghitung setiap amalan kita. Okey. Jadi kat situ kita dah faham dah. Al-Hasib ni lebih kurang kepada hisab. Hisab ni maksudnya hitung lah. Hisab itu maksud dia hitung kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala maha menghitung. Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita sama ada baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Jadi kita ni tidak terlepas daripada
pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tidak terlepas dari penghitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita kena elakkan daripada kita melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Sebab apa? Sebab benda tu semua akan dihitung, akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena banyak lakukan amalan-amalan yang baik. Kemudian Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-Nya. Nampak tak kat situ? Kita hidup sekarang ni cukup atas apa yang telah Allah kurniakan. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah kita contohnya khusus ni macam awak semualah. Anak-anak Rohingya kan, dengan status yang dipanggil sebagai pelarian. Pelarian maksudnya awak datang ni bukan sebagai orang yang berwarga negara tetap lah. Bukan berwarga negara tetap. Maksudnya awak datang singgah ke negara orang lain untuk awak hidup, awak survive dalam kehidupan awak. Awak teruskan kehidupan kan. Jadi apa yang awak dapat sekarang ni awak kena syukur. Itu semua Allah yang cukupkan. Kalau Allah tak izinkan, awak mungkin berada di Arakan lagi kan. Mungkin berada dekat sana lagi. Awak tak dapat peluang untuk belajar, kemudian hidup di sana tertekan, banyaknya penindasan. Jadi benda-benda tu semua atas ketentuan Allah. Sebab itulah Allah beri apa yang kita perlukan. Cukup atas apa yang kita perlukan. Jadi awak kena banyak bersyukur lah. Jadi dengan banyak bersyukur tu, sebab itulah masa mula-mula kelas cikgu cakap kita kena banyak sebutkan Alhamdulillah, Alhamdulillah kan. Sebab tu pagi-pagi kalau kita bangun je pagi-pagi tu, bangun tidur, kita terus kena ucap Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepadanya kami kembali. Jadi Allah lah yang menghidupkan kita kan, memberikan kita kehidupan. Dan inilah apa yang kelangsungan hidup kita ni. Boleh belajar, awak semua boleh belajar, boleh dapat tablet, boleh datang sekolah, nanti nak buka sekolah, boleh datang sekolah balik. Benda-benda tu mungkin tak sama dengan situasi saudara-saudara awak yang ada dekat Arakan sana. Awak pun tak tahu apa nasib diorang kat sana kan. Ataupun kawan-kawan awak yang lain lah, yang tak diberi peluang untuk belajar. Apa nasib mereka kan. Takkanlah hidup selama-lamanya dalam tempoh ni. Awak tengok sendiri, kalau awak datang Malaysia ni, awak nampak sendiri anak-anak orang Melayu semua kan. Kawan-kawan awak yang berbangsa Melayu, mereka semua masih bersekolah. Hidup senang lah. Maksudnya hidup mereka ni bersekolah, senang kan. Senang dari segi kehidupan lah. Maksudnya keluarga pun mudah kat sini. Yalah dah kira memang warga negara sini kan. Ini negara bagi orang Malaysia kan. Jadi kita hidup senang lah bagi orang yang tempatan lah. Kalau macam awak mesti awak rasa susah kan. Sebab banyak kekurangan. Contohnya kalau belajar, kalau masuk hospital ke kena bayar mahal sebab bukan warga negara Malaysia. Jadi itu apa yang awak ada sekarang ni awak perlu rasa cukup dan bersyukur kan. Allah berikan awak kesempatan lagi. Tapi sebab itulah awak kena ambil peluang dengan belajar ni. Awak belajar bersungguh-sungguh untuk satu hari nanti balik ke Arakan, awak hidupkan balik Rohingya kan. Bangkitkan balik bangsa Rohingya supaya awak ada negara awak sendiri. Takkanlah selama-lamanya nak tumpang tempat orang, betul tak? Kita nak ada tempat kita sendiri, ada rumah kita sendiri, ada tanah kita sendiri, ada negara kita sendiri. Berbeza tau, awak akan rasa berbeza orang tempatan dengan orang luar. Berbeza. Macam cikgu bebas nak pergi mana-mana dalam negara cikgu. Sebab cikgu rasa cikgu ni orang Malaysia kan, tak ada masalah kan. Tapi macam awak susah. Awak nak pergi jauh-jauh, nak pergi tempat lain, nak pergi Kedah ke, nak pergi Penang ke, susah. Sebab bukan negara awak kan. Ada benda-benda kenakan dokumen lah. Kalau kena tahan polis nanti lagi susah. Jadi benda-benda tu susah lah kan. Jadi awak mestilah nak sesuatu yang di luar daripada tu kan. Jadi kena ambil peluang, dapat belajar ni, belajar betul-betul. Okey. Itu tentang ni lah. Cikgu cakap pasal cukup tu lah kan. Kena sentiasa merasa cukup lah. Okey, Azizah dengar tak? Dengar cikgu. Mukarram? Dengar cikgu. Alisha dengar? Dengar cikgu.
Okey, yang seterusnya dikatakan tentang hukum. Hukum beriman samalah dengan nama Allah Al-Malik. Samalah dengan nama Allah Al-Malik, iaitu kita wajib wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib dan Al-Malik. Al-Malik sebelum ni wajib, sama juga Al-Hasib pun kita wajib sebab dia adalah nama-nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nama ataupun sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan meyakini bahawa Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah. Nampak tu? Ketika memenuhi keperluan hamba-Nya. Nampak? Walaupun ada manusia yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada manusia yang tidak sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tetap berikan mereka nikmat-nikmat. Itu tanda pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Contohnya orang-orang yang bukan Islam. Orang-orang yang bukan Islam. Awak tengok ada orang-orang bukan Islam berjaya tak? Ada tak orang bukan Islam yang kaya raya? Ada tak? Ada ke tak? Ada. Adalah. Contohnya apa? Contohnya orang bukan Islam yang buat handphone. Yang buat handphone awak tu siapa? Brand apa? Brand apa awak pakai? Handphone brand apa? Alisha pakai brand apa? Samsung cikgu. Samsung siapa nama toke dia? Ada tak nama toke dia orang Melayu ataupun orang Islam Samsung tu? Tak dia ada. punya owner tu mestilah orang Korea kan. Samsung ni daripada Korea. Jadi Korea majoriti bukan Islam kan. Kita tengok background dia lah. Jadi dia bukan orang Islam. Kaya raya, boleh cipta handphone, boleh cipta tablet. Allah bagi lagi nikmat pada dia untuk dia cipta lagi teknologi. Cipta peti ais lagi, cipta mesin basuh. Samsung. Macam Mukarram apa? Pakai apa? Lenovo. Lenovo sekolah bagi. Ada tak dengar nama orang apa? Kebanyakan yang kita dengar yang menciptakan smartphone ataupun handphone ni adalah orang-orang bukan Islam kan. Lenovo, Samsung, Haliza punya Lenovo juga. Vivo daripada mana? Itulah awak ni guna handphone tapi tak tahu siapa, daripada mana ada dibuat, negara apa. Vivo ni tak silap cikgu Eropah kot. Tak Eropah, China lah, China kan. Vivo, Oppo. Nampak tu. Jadi yang buat smartphone, yang buat gadget ni orang yang kaya raya tau. Orang kaya-kaya sebab dia bukan kaya-kaya sebab dia boleh cipta sesuatu, kemudian pulangan dia lumayan kan. Sebab orang guna, jadi dia boleh jadi jutawan lah. Sebabkan dia boleh cipta handphone ni. Jadi kalau awak tengok semua tu kebanyakannya bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Disebabkan pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka masih menikmati lagi kekayaan tu, kemampuan ataupun kehebatan untuk mencipta telefon. Allah Subhanahu Wa Taala tak ada kata, orang kafir tak boleh. Stop. Tak boleh, dia tak boleh jadi kaya. Semua orang kafir miskin. Tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah. Hatta orang kafir pun dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dapat menikmati kekayaan kan. Dapat menikmati kehebatan ataupun kecerdikan untuk mencipta telefon. Jadi samalah dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah dengan memberi keperluan kita, memenuhi keperluan kita, apa yang kita nak. Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan Allah Maha menghitung setiap amalan kita. Jadi kita wajib beriman sebab apa yang kita lakukan Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan. Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan. Sebab tu kalau sesiapalah kan terdetik nak buat sesuatu kesalahan tu, mesti dia rasa macam tertanya-tanya dulu. Benda ni betul ataupun tidak. Maksudnya di situ ada pertolongan Allah dekat situ kan. Ada hidayah lah. Jadi kalau awak terus laksanakan, maka awak akan mendapat dosa. Jadi kalau awak tak
terus kalau awak tak melaksanakan ni, dapat pahala. Sebab itulah setiap perkara tu ada perhitungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada benda tu baik ataupun buruk. Jadi kita kena sentiasa ingatlah, bila kita cakap macam ni, kita ikat ingat, oh kalau nak buat macam ni Allah tahu. Kalau nak cakap tak masuk kelas kan, tapi boleh masuk kelas. Cikgu tak tahu tapi Allah tahu. Jadi kita lebih lebih meningkatkan iman kita lah. Lebih meningkatkan iman kita. Jadi benda-benda buruk tu kita dicegahlah dari melakukannya. Kita terselamat dari melakukan benda-benda buruk bila kita pasangkan macam tu. Kita letak macam tu. Okey? Okey, itu pengertian nama Allah Al-Hasib. Okey, kita pergi yang seterusnya. Dalil naqli nama Allah Al-Hasib. Dalil naqli kita tengok daripada surah Ali Imran. Surah Ali Imran, bukan Cikgu Ali Imran surah Ali Imran. Okey. Iaitu daripada surah Ali Imran ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Maksud dia apa? Maksudnya, dan ingatlah sesiapa yang kufur, ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Nampak tu, al-hisab. Hisab dan hasib ni lebih kurang lah. Hisab dan hasib tu samalah. Jadi sesiapa yang disebutkan dalam ayat ni, sesiapa yang kufur, ingkar daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterimalah perhitungan terhadapnya. Okey. Itu tentang dalil naqli. Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya, kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Okey, Mukarram tolong baca kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Memperbayangkan amalan kebijakan, kebaikan, membantu ibu bapa di rumah, sentiasa mengingati Allah dengan zikir. Okey. Jadi itu adalah kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Jadi apa dia kesan-kesan ni? Dengan kita yakin bahawa nama Allah dengan Allah Maha menghitung. Jadi yang pertama, kita kena memperbanyakkan amalan kebajikan. Amalan kebajikan ni adalah amalan kebaikan lah. Sebab tu dia buat situ kebaikan kan. Kena banyak buat kebaikan, amalan-amalan kebaikan. Tolong mak, tolong ayah, tolong adik, tolong kakak, tolong abang ke, tolong cikgu. Itu semua amal-amal kebaikan. Kemudian samalah yang itu bawah tu kan, tolong membantu ibu bapa di rumah, ataupun sentiasa mengingati Allah dengan berzikir. Itulah dengan memperbanyakkan amalan kebaikan ataupun kebajikan. Sama ada kita membantu ibu bapa di rumah dan juga kita memperbanyakkan zikir. Sebutlah alhamdulillah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Semua tu kita boleh sebutkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu semua kita boleh sebut, senang je kat mulut kita kan. Kita nyanyi lagu orang putih je, nyanyi lagu Korea je, baik kita zikir, dapat pahala. Kita nyanyi lagu Korea tak dapat pahala. Nyanyi lagu orang putih tak dapat pahala kan. Lagu Inggeris tak dapat pahala. Jadi baik-baik kita zikir, banyakkan zikir. Itu adalah cara kita untuk memperbanyakkan amal kebajikan, amal kebaikan. Okey, yang seterusnya. Mukarram baca lagi. Baca yang hijau je. Ini. Bersegera melakukan amalan kebaikan, sentiasa bersemangat dan berlomba-lomba untuk buat baik. Contoh, menyepuk sampah. Bukan menyapu. Menyapu sampah. Menyapu, sapu. Menyapu sampah. Okey.
Bersegera, fastabiqul khairat. Bersegera melakukan amalan kebaikan, fastabiqul khairat. Allah sebut dalam Al-Quran kan. Bersegeralah dalam melakukan kebaikan, fastabiqul khairat. Sentiasa bersemangat dan berlumba-lumba untuk buat baik. Apa tu? Kalau cikgu kata, okey, siapa nak sapu sampah? Cepat angkat tangan. Dua-dua tangan sekali angkat. Angkat, saya nak sapu cikgu. Kelas kan. Kalau kat sekolah lah. Kalau kat rumah macam ni cikgu nak tahu. Kalau kat sekolah. Siapa nak sapu sampah? Siapa nak susun meja? Cepat-cepat angkat tangan. Sebab apa? Kita kena berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Sebab benda tu baik kan? Sebab tu benda tu bagus. Jadi kita kena berlumba-lumba, berebut-rebut untuk melakukan kebaikan. Sebab tu dia kata apa situ? Kena sentiasa bersemangat dan berlumba-lumba untuk buat baik. Contohnya macam menyapu sampah lah. Itu yang terdekat lah. Kalau yang lain tu macam kat rumah, tolong mak lah. Kalau mak kata Alisha, Hanif boleh tolong mak tak? Berebut-rebut Alisha dengan Hanif lari. Mak saya. Macam tu contohnya lah. Kan? Ataupun Haliza dengan Syabika. Haliza, Syabika boleh tolong mak tak? Boleh lari Haliza dengan Syabika. Lari ke? Ke tak berlari? Ke mak panggil 4 kali baru bangun? Mak panggil terus pergi. Mak panggil terus pergi. Masya Allah, bagus. Macam tu lah bagus. Mak panggil terus pergi. Ataupun Mukarram dengan Shonom kan, Saina. Jadi kita boleh berlumba-lumba kan. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Jangan berlumba-lumba untuk melakukan benda yang tak elok. Berlumba-lumba lah dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Okey. Yang seterusnya. Mukarram baca lagi. Kesan menyapu. Ni baca ni terus. Menghargai masa. Usaha buang masa. Lakukan kerja-kerja yang berfaedah. Contoh, membaca buku cerita, beriadah. Okey. Yang seterusnya, kesan dari kita meyakini nama Allah Al-Hasib, iaitu kita hargai masa, kita appreciate our time kan. Appreciate masa. Kita hargai masa yang ada tu. Sebab itulah sebut wal asr innal insana lafi khusr. Kita baca waktu kita tanggung kelas kan. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kenapa manusia dalam kerugian? Sebab manusia mempersia-siakan masa yang diberi. Jadi kita kena hargailah masa yang ada ni. Allah bagi 24 jam sehari, apa yang kita buat dalam 24 jam. Okey, contohnya pagi alhamdulillah kita dah sekolah kan, belajar semua pagi. Pukul 9 sampai pukul 12 kita belajar. Alhamdulillah. Lepas tu kita buat apa? Contoh ada kerja sekolah, buat kerja sekolah. Ada apa lagi? Bantu mak, buat bantu mak. Ada kerja rumah, buat kerja rumah. Ada apa? Kena tolong mak kemas rumah, kemas rumah. Itulah kita kena isi dengan benda-benda yang berfaedah. Janganlah lepas habis sekolah, lepas zuhur sampai malam main game, tak habis-habis. Sampai meletup tablet tu. Tak boleh lah. Tak nak lah macam tu. Kena hargai masa. Jangan sampai melampau-lampau kan. Nak main game boleh sekejap. Main game boleh sekejap, setengah jam ke. Untuk kita apa? Untuk kita apa? Hilangkan stres kan. Release tension. Ataupun dekat situ dia kata apa? Membaca buku cerita. Boleh baca buku cerita lah. Takkan baca buku sekolah kan. Dah belajar kat sekolah ni takkan baca buku sekolah. Baca buku cerita. Mungkin kita boleh hilangkan sikit stres kan. Kita boleh tahu cerita-cerita. Kemudian ataupun beriadah. Beriadah ni macam tu lah. Kalau kat gambar tu dia main bola. Kalau awak boleh main bola, awak main bola lah. Kalau awak boleh sukan apa, jogging ke, main basikal ke, buat aktiviti tu. Supaya apa? Supaya awak isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat lah. Beriadah ni bagus lah sebab dia, kita ni apa, exercise kan. Kita keluarkan peluh. Jadi eloklah kita isikan sikit masa kita untuk kita buat benda-benda macam tu. Jangan kita rugikan masa kita. Jangan kita habiskan masa kita dengan perkara-perkara yang rugi. Okey, nampak ni. Ni cakap apa ni? Kes buli murid tahun 6, 8 individu dipanggil. Dipanggil polis.
Ini kes bully dekat sekolah. Ni sebagai awak punya apa? Awak tengok je lah kan. Pengajaran. 4 murid sebuah sekolah rendah di Jertih di sini merupakan antara 8 individu yang dipanggil pihak polis bagi memberi keterangan berhubungan kes buli yang viral di media sosial sejak Khamis. Ketua Polis Daerah Besut Zamri Muhammad Rawi berkata selain itu 3 guru serta ibu bapa masa turut dipanggil bagi membantu siasat. Menurutnya pihaknya turut merampas sebuah telefon pintar yang percaya digunakan bagi merakam kejadian untuk dianalisa. Ni nampak ni, ini akibat daripada tidak meyakini Allah Al-Hasib. Allah Al-Hasib. Sebab tak yakin lah. Walaupun apa buat benda ni kita tak tahu kan, tapi benda tu dah salah kan. Kita buat orang, kita aniaya orang, kita zalimi orang. Tak boleh lah macam tu. Kalau kita orang-orang yang beriman dengan nama Allah Al-Hasib, maka kita tidak melakukan perkara-perkara yang ditegah dalam agama. Tak elok lah macam ni kan. Tahun 6 kecil lagi. Baru dah jadi 6 dah bully-bully orang, dah zalim orang kan. Tak mahu dah macam tu. Dah kena panggil dengan polis. Dah jadi 6 kecil lagi dah kena panggil dengan polis dah. Okey. Seterusnya, kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Sambung lagi Mukarram. Meninggalkan maksiat. Jauhilan perkara Jauhilah perkara-perkara tidak baik dan dapat dosa. Contoh, mengambil hak orang lain, menganiaya kawan. Menganiaya kawan. Okey. Yang seterusnya adalah meninggalkan maksiat. Ini diambil daripada yang kes tadi lah, yang dalam surat khabar tadi kan. Jauhlah perkara-perkara yang tidak baik dan dapat dosa. Ini zalim orang ni adalah perkara-perkara yang tidak baik. Kita budi ke orang kan. Kita pukul, kita sepak dia. Tak boleh lah. Itu tak elok lah. Ini tak elok. Jadi kena jauhkan perkara-perkara yang tidak baik dan dapat dosa. Contohnya apa yang tadi? Mengambil hak orang lain ataupun menganiaya kawan. Menganiaya ni. Kita aniaya, kita zalimi orang, rakan-rakan kita kan. Tak elok lah, tak baik lah tu. Nampak tu dia sepak. Main kungfu dia tak elok lah. Malah macam tu kan. Kita ini banyak sangat tengok action movie ni. Action movies. Lepas tu dia kungfu orang. Dia ingat apa ni, apa Ip Man ke. Tak boleh lah macam tu. Terlampau banyak sangat tengok action movie, habis dia sepak orang semua kan. Jadi pengaruh-pengaruh tu tak elok tu. Okey, yang seterusnya. Mukarram baca lagi. Ini Mukarram banyak baca Bersyukur dengan segala pemberian Allah. Hidup akan disayangi Allah. Ucapan tasbih, tahmid, istighfar dan sentiasa bertaubat banyakkan bersedekah dan tunaikan tanggungjawab sosial. Okey. Antara lain kesan meyakini nama Allah Al-Hasib adalah bersyukur dengan segala pemberian Allah dan hidup akan disayangi Allah. Nampak tu? Kita kena bersyukur. Apa yang kita ada sekarang ni, kita kena bersyukur. Alhamdulillah bangun pagi boleh tengok mak, boleh tengok ayah, boleh hidup aman, boleh hidup tenteram, boleh belajar, boleh pergi sekolah, boleh buat itu, buat ini, dapat tablet semua. Semua tu kita kena syukurilah. Sebab awak kena sedar lah. Lebih-lebih lagi status awak tu kan. Status awak tu awak kena faham lah kan. Tak semua orang dapat nikmat macam ni kan. Awak tak tahu kadang-kadang saudara-saudara awak yang berada di Arakan tu. Tak tahu apa nasib mereka kat sana. Jadi kena bersyukur. Iaitu dia cakap apa? Ucapkan tasbih. Tasbih macam cikgu cakap tadi lah. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, istighfar, astaghfirullah.
dan sentiasa bertaubat. Kita ni manusia lemah, jadi kita kena bertaubat, minta ampun pada Allah. Kita kena banyak minta ampun pada Allah sebab kita ni tidak terlepas dari melakukan kesilapan. Kita ni memang tak lari daripada melakukan kesilapan. Sebab tu kena minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian dia cakap apa? Banyakkan bersedekah dan tunaikan tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial ni contohnya macam bantu masyarakat, tolong menolong, tolong jiran ke, tolong komuniti ke, macam itulah. Dan bersedekah. Kalau awak ada duit lebih, awak bagilah RM1 ke, RM2 ke kan. Tak banyak pun. Kena rajinkan diri itu untuk bersedekah. Okey, yang seterusnya bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Okey, Aliza tolong baca. Hari kiamat, hari pembalasan untuk membuatan setiap manusia. Syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh. Neraka sebagai balasan orang yang ingat. Malaikat Rakib dan Atid mencatat amalan baik dan buruk. Mizan neraca timbangan amalan menciptakan amalan yang memberikan manfaat kepada manusia. Contoh kejadian siang dan malam, jasad manusia, hujan dan sebagainya. Okey. Itu adalah diceritakan tentang bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Allah Maha mencukupkan kan. Al-Hasib, Allah Maha mencukupkan ataupun Allah Maha menghitung. Itu adalah bukti-bukti bagi nama Allah Al-Hasib, iaitu yang pertama adalah tentang hari kiamat. Di mana hari kiamat nanti semua manusia akan dihitung. Pada hari pembalasan tu semua manusia akan dihitung dan diadili. Siapa yang melakukan kebaikan, siapa yang banyak melakukan kesilapan, dosa-dosa, akan dihitung. Setiap manusia tidak terlepas. Kemudian syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh dan neraka sebagai balasan bagi orang yang ingkar. Na'udzubillah min zalik. Kita harap kita semua ni dipertemukan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita ni semua dipertemukan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syurga adalah ganjaran bagi orang yang soleh, orang yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malaikat Rakib dan Atid. Rakib dan Atid mencatat amalan baik dan buruk. Kalau biasa tahu, kalau biasa dengar, malaikat ni sentiasa duduk dekat belakang kita mencatat apa sahaja yang kita lakukan. Baik ke buruk ke. Rakib adalah untuk kebaikan dan Atid pula untuk keburukan. Jadi malaikat-malaikat inilah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencatat semua amalan-amalan kita. Jadi janganlah awak tanya macam mana, cikgu macam mana kalau dekat saya ada malaikat, dekat abang saya pun ada malaikat lah. Dia malaikat yang sama. Tapi macam mana dia catat tu, wallahu alam. Wallahu alam. Itu atas pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malaikat ni memang, dua orang malaikat ni memang dia yang mencatatnya. Memang dia yang mencatatnya. Macam mana dia nak catat sebab manusia ni ramai kan. Kalau kita duduk dalam satu kumpulan ke, dalam satu kelas ke, macam mana malaikat nak catat? Orang lain lagi macam mana malaikat nak catat kan? Ramai kan? Itu wallahu alam, itu atas pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya mizan. Mizan adalah neraca timbangan amalan. Mizan tu adalah neraca timbangan amalan. Kalau amalan baik, dia macam apa? Yang penimbang tu kan? Penimbang, kalau awak biasa nampak tu, penimbang tu, kalau dia berat sebelah, dia akan naik yang sebelah. Kalau dia berat sebelah, dia akan turun yang sebelah. Macam itulah. Okey, yang terakhir adalah penciptaan alam yang memberikan manfaat kepada manusia. Ni nampak ni. Mencukupkan. Dari segi apa yang dikatakan tentang Allah mencukupkan. Itu Allah mencipta alam ni
dapat memberi manfaat bagi manusia. Manusia dapat bergerak, manusia dapat mencari tumbuhan, boleh menanam tumbuhan, cucuk tanam, boleh mengambil hasil daripada tumbuhan-tumbuhan, boleh makan buah-buahan, semua tu. Itu semua mencukupkan, kan. Contohnya dia kata apa situ? Contohnya kejadian siang dan malam. Siang dan malam ni Allah sebutkan juga dalam Al-Quran. Di mana siang ni manusia Allah perintahkan untuk bergerak, bekerja, melakukan apa-apa kerja. Pergilah keluar bertebaran di bumi Allah ni untuk melakukan apa-apa kerja. Buatlah apa-apa kerja yang halal kan. Kemudian malam, Allah jadikan malam untuk manusia ni semua berehat. Berehat setelah berpenat-penatan di siang hari. Jadi itu, nampak tu. Allah macam mana Allah mencukupkan keadaan siang dan malam. Bayangkan kalau dunia ni ada siang je, malam tak ada. Apa jadi awak akan jadi apa? Jadi buah hantu semua. Semua mata lebam, tak boleh tidur kan. Sebab tak ada malam langsung. Tak ada masa untuk berehat. Manusia semua bekerja je sampai ke penuh satu hari. Macam mana? Boleh bayang tak kalau tak ada siang, tak ada malam? Awak rasa balance tak? Awak rasa seimbang tak benda tu? Tak. Tak seimbang. Macam mana pula kalau tak ada siang, malam je? Macam mana? Tak senang juga. Tak boleh makan. Susah lah kan, gelap, tak ada cahaya, kena pasang lampu 24 jam, susah. Jadi sebab itulah Allah mencukupkan adanya siang dan malam. Kemudian yang seterusnya apa dia cakap situ? Jasad manusia. Jasad manusia ni tubuh badan kita lah. Apa yang Allah bagi, ada mata dua, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada rambut, ada badan, ada tangan, ada kaki. Alhamdulillah cukup komplit semua Allah bagi. Boleh bergerak sana sini kan. Boleh bekerja, buat apa kerja. Kemudian hujan dan sebagainya. Hujan pun ada manfaatnya. Kadang kita ni, banyakkan kita, bukan kita lah, siapa lah kan. Kita komplain. Kenapa hujan susah nak balik, nak bergerak sana sini susah. Tapi hujan tu lah, dengannya ada hujan, tumbuh-tumbuhan jadi segar. Dengan adanya hujan, bumi jadi subur kan. Kalau tak hujan, kering kontang. Awak pun tak ada air nak minum dah. Nak mandi pun tak ada air. Sebab bumi kering kontang. Jadi ada manfaat dia. Setiap kejadian Allah tu ada manfaat dia. Okey. Itu saja tentang nama Allah Al-Hasib. Itu sahaja tentang nama Allah Al-Hasib yang kita pelajari. Jadi kat sini kita tengok balik apa yang telah kita bincangkan, iaitu yang pertama kita tengok pada pengertian. Apa dia maksud Al-Hasib ni? Iaitu Allah menghitung setiap amalan kita, sama ada baik atau buruk setiap masa, tak terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mencukupkan apa sahaja keperluan kita. Alhamdulillah apa yang kita miliki sekarang ni Allah berikan. Alhamdulillah kan. Kemudian yang seterusnya kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Seterusnya kita tengok pada dalil naqli tentang nama Allah Al-Hasib. Itu daripada surah Ali Imran. Dan kesan-kesan daripada meyakini nama Allah Al-Hasib, iaitu kita kena memperbanyakkan amalan kebaikan, bersegera melakukan amalan kebaikan, menghargai masa, kemudian meninggalkan maksiat dan bersyukur dengan segala pemberian Allah dalam kehidupan kita. Dan akhir sekali adalah bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Ini adalah bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Jadi itu saja tentang kita punya pembelajaran nama Allah Al-Hasib. Itulah tentang nama Allah Al-Hasib. Jadi apa yang kita faham kat sini bahawa apa yang saja yang kita perlukan Allah cukupkan. Kadang-kadang kita doa minta lebih kan. Minta lebih, ya Allah jadilah keluarga aku ni kaya raya ya Allah, ya Allah. Jadikanlah keluarga aku ini banyak duit ya Allah. Macam tu. Tapi sebenarnya doa kita tu sama ada makbul ataupun tidak kita tak tahu. Cuma Allah Maha mengetahui. Allah tahu. Kadang-kadang kenapa Allah tak bagi kita banyak duit?
Kita kena fikir balik. Boleh jadi kita lupa diri dengan adanya banyak duit, kita sombong dengan orang. Kita angkuh kan. Kita belagak, kita show off lah. Kita cakap macam tu lah. Kita menunjuk-nunjuk dengan orang. Oh, saya kaya raya, saya banyak duit. Duit kita buang-buang macam tu je. Tak boleh. Disebabkan itulah Allah tak berikan sebab Allah nak selamatkan kita. Allah bagikan kita cukup. Ada family, ada ini, ada itu, cukup ada rumah, tempat perlindungan, boleh ada tempat duduk semua. Boleh tidur, boleh makan. Alhamdulillah kan. Jadi itu pun di tanda-tanda Allah dah makbulkan doa kita. Tanda-tanda Allah dah makbulkan doa kita. Janganlah kita cakap Allah tak makbulkan. Tapi kita kena lihat apa yang kita ada sekarang ni, cukup ataupun tidak. Okey? Jadi itulah yang kita belajar tentang sifat Allah, nama Allah Al-Hasib. Okey, jadi dekat sini cikgu ada beberapa soalan. Iaitu ada 2 soalan. Yang pertama sekali yakni bincangkan cara kamu dapat manfaat nikmat kesihatan tubuh badan. Cikgu nak awak bagi jawapan apa dia. Macam mana awak dapat manfaatkan nikmat kesihatan tubuh badan? Apa yang awak buat dengan tubuh badan awak? Kemudian cara kamu dapat manfaatkan keindahan alam sekitar. Alam sekeliling kita ni, apa yang kita dapat manfaatkan dengan keindahan alam yang ada ni? Jadi awak kena jawab soalan-soalan ni. Dan yang satu lagi adalah saya beriman dengan nama Allah Al-Hasib, oleh itu saya akan tulis jawapan awak. Tulis jawapan awak menggunakan ayat sendiri berdasarkan fahaman dan apa yang awak yakini. Yang kita belajar tadi. Kenapa awak beriman dengan nama Allah Al-Hasib? Sebab apa? Awak beritahulah. Tadi kita cakap kan, Allah ni maha menghitung, Allah mencukupi segala keperluan kita. Jadi awak boleh tulislah apa jawapan awak dari sudut apa yang awak rasa. Okey? Dan apa yang kita dah belajar tadi. Jadi ini adalah latihan. Untuk hari ni, awak salin nota macam biasa. Nota ni, gambar tak payahlah. Nota saja, tulisan saja. Ini tulisan Arab ni kena tulis. Kemudian buat latihan ni, 3 soalan ni. 1, 2, 3. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh Tulis semua? dalam buku, cikgu. Tulis dalam buku. Tulis dalam buku. Okey. Okey?